Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama akan belajar tasrif. Itunya sekarang kita akan belajar muka surat 53. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, sebelum kita mula, saya nak tanya ni kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas ke tak? Ataupun skrin saya tak terang ataupun tak jelas? Sila bagi tahu tuan-tuan semua. Sebabkan nanti kalau suara saya tak jelas, skrin saya tak nampak, susah pula kita nak adjustkan kalau dah mula. Sebelum mula ni saya tanya kepada tuan-tuan, jelas ke tak suara saya? Ataupun gambar yang ada dalam skrin tuan-tuan semua jelas ya? Okey. Kalau semua dah jelas, baiklah kita mula saja kelas kita ni. Hayya nabda' darsanal yaum. Mari kita mula kelas kita hari ni bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Baiklah, tuan-tuan semua, tuan-tuan semua apa khabar? Sehat? Semoga tuan-tuan semua yang hadir bersama kita ni sehat selalu dan selalu bersemangat untuk belajar bahasa Arab ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian tasrif kita, yang mana sekarang ni kita masih tasrif, itunya muka surat 53 tuan-tuan semua. Muka surat 53. Kita masih membincangkan wazan infa'ala yanfa'ilu. Okey, kita masih membincangkan wazan infa'ala yanfa'ilu. Okey, waalaikumsalam. Puan Siti Mazmin, Puan Zainab, Puan Misalmah. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan semua, kita hadir pada hari ini masih membincangkan wazan infa'ala yanfa'ilu. Masih dengan mau ada piano. Tak, ini background je. background saja. Ni tak ada pun. Belakang ni pun macam biasa je. Okey, jadi kita akan belajar wazan infa'ala yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. Wazan dia infa'ala yanfa'ilu sama macam hari Khamis Ustaz, sama macam hari Khamis. Cuma wazan dia sama tapi bina dia berbeza tuan-tuan. Bina dia berbeza tuan-tuan ya. Hari ni tuan-tuan kita akan belajar bina apa? Bina mudha'af tuan-tuan ya. Bina apa Ustaz? Bina mudha'af. Hari ni kita akan belajar ni, bina mudha'af. Bina mudha'af. Contoh dia Ustaz. Contoh dia tuan-tuan boleh tengok dalam table tu. Infadda yanfaddu. Ni contoh dia lah. Infadda yanfaddu. Ni contoh dia tuan-tuan. Iaitu muka surat 53. Jadi hari ini kita akan belajar infa'ala yanfa'ilu sama macam hari Khamis, tapi bina dia berbeza tuan-tuan. Hari ini kita bina apa? Bina mudha'af tuan-tuan semua ya. Bina apa tuan-tuan? Bina mudha'af. Okey tuan-tuan ya. Itu tajuk kita hari ini. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Okey tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, jelas ke tak jelas ni? Sebabkan ni kalau tajuk ni tak jelas ni, susah pula nak teruskan kelas. Jadi tajuk hari ni apa dia?
Wazan infa'ala yanfa'ilu sama macam hari Khamis, tapi bina dia berbeza. Bina apa hari ni Ustaz? Bina dia bina mudhaf. Contoh dia apa Ustaz? Infadda yanfaddu. Okey, Alhamdulillah semua cakap jelas ya. Jadi tuan-tuan semua, kita akan belajar bina mudhaf. Ustaz, bina mudhaf tu apa Ustaz? Kita cuba sama-sama ya. Kita cuba sama-sama. Kita tengok yang fi'il madi ni sajalah. Okey, kejap tuan-tuan ya. Kita ambil fi'il madi ni. Kita cuba sama-sama apa tu bina mudhaf. Kalau kita nak tahu bina tuan-tuan semua, kita kena pandai dalam timbang menimbang. Kenapa tuan-tuan? Kena pandai dalam timbang menimbang. Oh, macam tu Ustaz. Maknanya kita kena tahulah apa wazan dia Ustaz dan apa mauzun dia. Ini wazan nama dia tuan-tuan ya. Ini timbangan infa'ala. Ini timbangan nama dia tuan-tuan. Mana mauzun? Mauzun tu infadda. Jadi kita kena pandai timbang menimbang ni tuan-tuan ya. Barulah kita boleh tentukan bina dia tuan-tuan. Apa ni bina dia Ustaz? Sekarang kalau kita nak cari bina, kita kena cari apa yang sejajar dengan fa, apa yang sejajar dengan ain, apa yang sejajar dengan lam. Boleh tuan-tuan? Jelas ke tak jelas ni? Kalau kita nak cari bina, kita kena pandai timbang menimbang. Maknanya apa Ustaz? Kita kena cari apa yang sejajar dengan fa, apa yang sejajar dengan ain, apa yang sejajar dengan lam. Sekarang tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa yang sejajar dengan fa, apa yang sejajar dengan ain, apa yang sejajar dengan lam dalam tabel yang ni. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain dan yang sejajar dengan lam. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Apa tuan-tuan? Sila. Siapa yang boleh? Yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Okey tuan-tuan. Ada yang boleh jawab? Apa yang sejajar dengan fa, apa yang sejajar dengan ain dan apa yang sejajar dengan lam. Sila. Sila tuan-tuan semua. Salah pun tak apa. Okey. Ada yang boleh? Okey, nampaknya masih berfikir. Berfikir apa yang sejajar dengan fa, apa yang sejajar dengan ain dan lam ni. Puan Siti Mazmin, ahsanti, terbaik. Terbaik. Yang sejajar dengan fa Ustaz. Yang sejajar dengan ain, yang ain dot. Masya Allah. Sejajar dengan lam dot. Okey, Masya Allah. Puan Nurmah. Terbaik juga. Okey. Okey, terbaik betul. Puan Nurmah. Ada lagi nak jawab? Apa yang sejajar dengan fa, sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Apa dia tuan-tuan? Okey, betul. Yang sejajar dengan fa, itunya fa. Yang sejajar dengan ain adalah dot. Yang sejajar dengan lam adalah dot. Kenapa Ustaz? Kenapa ada dua dot? Nampak je. Ini kan syabdu. Maknanya ada dua. Asal dia macam mana? In, fa, do. Ini asal dia tuan-tuan ya. In, fa, do. Sebab itulah yang sejajar dengan fa adalah fa, yang sejajar dengan ain adalah dot, yang sejajar dengan lam adalah dot. Macam tu tuan-tuan semua ya. Okey, macam tu ya. Jadi kita dah tahu kata dasar dia adalah fa, dot dan dot tuan-tuan ya. Apa kata dasar dia? Fa, dot dan dot. Ataupun istilah dia yang sejajar dengan fa adalah fa, sejajar dengan ain adalah dot, yang sejajar dengan lam adalah dot. Jadi Ustaz yang sejajar-sejajar tu dinamakan dengan kata dasar. Betul, itu kata dasar. Daripada kata dasar ni lah kita boleh tentukan tuan-tuan apa bina dia. Sekarang kita nampak di sini ni ada yang huruf yang sama, dot dengan dot. Maknanya bina dia bina apa? Kalau ada dua huruf yang sama, maka bina dia bina mudha'af tuan-tuan ya. Bina apa tuan-tuan?
Bina mudha'af tuan-tuan semua. Boleh ke tak tuan-tuan? Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas yang ni? Nah, sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Ini kita memang kena pandai ni dalam memahami ataupun mencari bina daripada setiap kata kerja. Tuan-tuan ya. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas, kita cuba teruskan kepada latihan sirah dan wazan. Okey, jelas tuan-tuan? Jelas? Ini bina ya. Bina juga poin penting dalam ilmu tasrif. Okey, ada 2 huruf yang berganda. Betul. Puan Siti Mazmin. Ada lagi? Jelas ke tak jelas? Jelas ya? Okey. Baik tuan-tuan ya. Sekarang kita cuba teruskan kepada yang latihan kita macam biasalah. Kita nak buat macam biasa. Okey. Kita nak buat macam biasa ya. Di sini ni sirah. Di sini wazan. Okey. Kita akan memahami sirah dan wazan lagi tuan-tuan. Sebelum ni kita belajar bina. Sekarang kita kena faham sirah dan wazan tuan-tuan. Sirah dan wazan tuan-tuan ya. Tadi bina, sekarang sirah dan wazan. Okey. Tuan-tuan, kita akan berlatih sekarang ni macam biasa. Akan berlatih memahami sirah dan wazan. Contoh tuan-tuan, nanti saya akan bertanya. Apa bahasa Arabnya? Bergabung. Apa bahasa Arabnya telah bergabung? Nanti saya akan tanya kepada tuan-tuan ni. Apa bahasa Arabnya telah bergabung? Telah bergabung. Apa bahasa Arabnya? Telah bergabung. Telah bergabung tu Ustaz. Bahasa Arabnya adalah indhamma. Indhamma tuan-tuan ya. Apa bahasa dia tuan-tuan? Indhamma. Lepas tu tuan-tuan nanti saya akan tanyakan apa sirah dia. Sirah dia kalau telah tu maknanya sirah dia fi'il madi. Kalau ada masa tu fi'il lah dia. Kalau masa dia telah atau telah berlaku, dah berlaku maknanya fi'il madi. Lepas tu tuan-tuan saya pun juga akan tanya apa wazan dia? Wazan ni tuan-tuan senang saja. Tengok je muka surat 52. Tengok saja muka surat 52. Apa wazan dia? Wazan dia adalah infa'ala. Apa tuan-tuan? Wazan dia infa'ala. Macam tu tuan-tuan. Kita akan berlatih buat yang ni. Akan berlatih. Nanti saya akan tanyakan apa bahasa Arabnya telah bergabung. Tuan-tuan kena jawab. Lepas tu tuan-tuan saya akan tanya apa sirah dia dan apa wazan dia. 3 poin yang akan saya tanya kepada tuan-tuan. Yang pertama, apa bahasa Arabnya, apa sirahnya dan apa wazan dia. Okey tuan-tuan semua, bersedia ke tak? Bersedia ke tak? Sila tengok ni siapa saja yang bersedia ni. Sila tuan-tuan semua yang hadir bersama kita. Bersedia ke tak untuk menjawab soalan-soalan ni? Bersedia ke tak? Kita berlatih sirah dengan wazan, bersedia? Ramai bersedia, ramai. Saya ingat tadi ni ada tengah masak ke ataupun tak bersedia lagi ke ataupun tengah apa cucu ke. Okey, semua bersedia tuan-tuan ya? Okey, sekarang kita cuba bersama-sama mengerjakan latihan sirah dan wazan ni. Okey tuan-tuan, saya akan tanya kepada tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Bergabunglah. Sini ni, kalau yang tadi ni telah bergabung. Ini ni telah bergabung. Sekarang tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya bergabunglah? Maknanya bergabunglah ni, maknanya perintah ni, suruhan ni, bergabunglah. Apa bahasa Arab tuan-tuan semua? Bergabunglah. Lepas tu tuan-tuan tulis
apa sirah dia dan apa wazan dia. Okey, sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Pertama, apa bahasa Arabnya? Bergabunglah. Yang kedua, apa sirah dia? Yang ketiga, apa wazan dia? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Okey, saya tunggu ni. Siapa ni tuan-tuan? Di antara tuan-tuan yang boleh menjawab dengan cepat, dengan pantas. Cepat. Siapa di antara tuan-tuan yang boleh ni? Apa bahasa Arabnya? Bergabunglah. Lepas tu tulis sirah dia dan tulis wazan dia punya. Okey, Puan Fahria. Tapi Puan Fahria ni ada kesilapan sedikit ni nampaknya. Kena perbetulkan. Ada kesilapan sedikit. Okey, siapa lagi yang nak jawab di antara tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya? Bergabunglah. Lepas tu tulis sirah dia apa dan wazan dia pun juga apa. Sila tuan-tuan semua yang sudah hadir ataupun yang mendengarkan, jangan hanya mendengarkan saja. Sila jawab. Supaya kita pun disebabkannya dengan latihan lah semakin menguatkan kefahaman kita tuan-tuan ya. Jadi apa bahasanya bergabunglah? In dhamma. In dhamma. Tuan-tuan boleh tengok yang paling atas sekali. Paling atas sekali dalam tabel tu apa fi'il amar dia? In fadda. In fadda. Itu maknanya bercerai-berailah. Kalau yang bergabung ni, bergabunglah. Kita tiru saja yang paling atas sekali tu. In fadda. Maknanya kalau in dhamma, in dhamma. Macam tu tuan-tuan. In dhamma. Jadi Ustaz, kita gunakan sirah apa Ustaz? Kalau bergabunglah. Maknanya kita gunakan sirah fi'il amar tuan-tuan. Perintah. Apa tuan-tuan? Perintah. Amar. Fi'il amar. Bergabunglah. Bahasa Arabnya apa? In dhamma. Ustaz, wazan dia apa Ustaz? Wazan dia. Wazan tu tengok saja. Muka surat 52. Apa wazan dia tuan-tuan? In fa'il. Wazan dia adalah in fa'il tuan-tuan ya. Wazan dia apa tuan-tuan? In fa'il. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi apa bahasa Arabnya telah bergabunglah bahasanya in dhamma. Apa sirah dia? Sirah dia fi'il amar. Apa wazan dia? Wazan dia in fa'il. Macam tu tuan-tuan semua. Okey, jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ya? Okey tuan-tuan, jelas? Kalau tak jelas boleh tanyakan. Susah sikit Ustaz. Susah sikit. Sikit je susah nampaknya. Alhamdulillah. Kalau sikit je alhamdulillah tu. Yang saya takutkan tu susah banyak Ustaz. Alhamdulillah susah sikit je. Alhamdulillah. Ada lagi nak tanyakan? Ataupun di antara Hajah nak ragu-ragu juga lagi. Okey. Tapi saya rasa ada di antara Hajah yang nak bertanya. Ustaz, fi'il madi dengan fi'il amar macam sama je. Fi'il madi dengan fi'il amar macam sama je. In dhamma. Macam sama je. Macam mana kita nak bezakan Ustaz? Nak bezakan tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu maksud kepada ayat. Kita tengok ayat dia dulu. Kalau ayat dia bermaknakan amar atau perintah, maknanya sirah fi'il amar. Kalau ayat tu rasanya dia bermaknakan menyatakan di masa yang lampau atau telah berlaku, maknanya kita gunakan fi'il madi. Jadi kita tengok ayat ni. Kita kena tengok ayat. Baru kita boleh tentukan ini madi ke amar. Sebabkan bentuk dia sama. Huruf akhir tak mati ke Ustaz? Hajah Zainab nak matikan huruf terakhir. Boleh saja Hajah Zainab. Boleh, matikan saja huruf terakhir. Syabdu ni matikan. Macam mana pula syabdu pakai sukun ni? Boleh ke syabdu bagi sukun?
Macam mana? Hajar Zainab ni nak minta baris sukunkan huruf terakhir. Sukunkan huruf terakhir Ustaz. Kita sukunkan. Sini kan baris atas tadi. Ustaz kenapa Ustaz bagi baris atas? Sepatutnya kan fi'il amar baris sukun Ustaz. Okey, kita bagikan baris sukun. Mari mati. Ini syabdu ni tuan-tuan. Ini syabdu. Kita nak bagi baris sukun. Macam mana nak baca dia tu? Syabdu kita bagi baris sukun. Macam mana nak baca dia? Susah tuan-tuan. Tak boleh baca. Jadi, pengganti. Apa istilah dia? Pengganti kepada sukun. Apa dia pengganti dia? Baris baris atas tuan-tuan semua ya. Betul. Sebenarnya baris sukun sebenarnya dekat ujung. Sebabkan syabdu di ujung, maka kita gunakan baris atas sebagai pengganti kepada sukun. Okey, macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham ni? Faham ya? Faham ke tak faham? Okey, faham. Okey. Faham tuan-tuan? Okey, sekejap tuan-tuan ya, saya nak charger laptop sekejap. Sekejap saja. Okey. Faham tuan-tuan ya yang tadi ya? Itu ya, itu untuk fi'il amar. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanyakan kepada tuan-tuan semua. Maknanya kita dah selesai dah fi'il madi, fi'il amar. Sekarang saya nak tanyakan kepada tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Jangan bergabung. Jangan bergabung. Apa bahasa Arabnya? Jangan bergabung. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Jangan bergabung. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Jangan bergabung. Tulis tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya jangan bergabung? Tulis sirah dia dan tulis wazan dia. 3 poin dia. Apa bahasa Arab jangan bergabung? Apa sirah dia? Dan apa wazan dia? Masya Allah. Puan Fahria, Puan Siti Masmin. Ahsan tu mak. Ada lagi di antara tuan-tuan semua. Nampaknya yang hadir ada 12 orang. Sila tuan-tuan semua. Yang sudah hadir sila jawab juga. Minta maaf tuan-tuan ya, saya sekali minum sebabkan apa saya masih agak sakit sikit. Okey. Ahsantum. Puan Fahria, Puan Misalmah. Okey, terbaik. Betul. Jangan bergabung. Okey, ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Sila. Yang sudah hadir, sila jawab. Apa bahasa jangan bergabung? Terbaik tuan-tuan semua. Betul, Puan Siti Mazmin. Ada lagi nak jawab? Jangan bergabung. Bahasa dia apa tuan-tuan? La tandamma. Tandamma. La tandamma. Itu wazan dia tuan. Itu bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya jangan bergabung? La tandamma. Apa sirah dia tu? Kalau jangan tu fi'il nahi. Senang saja. Apa wazan dia tu? Wazan dia boleh tengok muka surat 52. Apa wazan dia tuan-tuan? La tanfa'il. Wazan dia apa? La tanfa'il. La tanfa'il tuan-tuan ya. Okey, la tanfa'il. Okey. La tanfa'il. Jadi wazan dia apa tuan-tuan? La tanfa'il. Jadi kalau ditanyakan apa bahasa jangan bergabung, bahasa Arab dia adalah la tandamma. Apa sirah dia? Sirah dia fi'il nahi. Apa wazan dia? Wazan dia la tanfa'il. Macam tu tuan-tuan semua. Okey tuan-tuan? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Faham ke tak faham?
Okey, faham ke tak faham tuan-tuan? Okey, ni salah tab saja. Faham ke tak faham ni? La tanfa'ilat. Faham? Kalau tak faham boleh tanyakan saja. Okey. Okey. Ustaz, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa yang fi'il nahi itu? Alhamdulillah, syukran Puan Zainab. Kenapa fi'il nahi itu Ustaz? Kan wazannya sukun Ustaz. Wazannya sukun. Kenapa yang mim tak sukun Ustaz? Mungkin ada juga yang bertanya. Kenapa tak sukun? Kenapa tak sama-sama sukun? Kenapa? Sama je jawapan dia macam tadi. Sama je jawapan dia macam tadi. Sama je jawapan dia macam tadi. Kenapa yang mim tu tak sukun? Macam nak wazan dia, macam acuan dia. Sebabkan yang mim tu syabdu, tuan-tuan. Kalau kita nak buat yang syabdu tu jadi sukun macam mana, tuan-tuan? Jadi pengganti kepada sukun tu adalah baris atas, tuan-tuan ya. Sama saja ya. Alhamdulillah semua boleh faham ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, itu latihan untuk sirah dan wazan, tuan-tuan ya. Cukup ini sajalah untuk latihan sirah dan wazan. Kalau tuan-tuan dah okey, dah faham, boleh kita teruskan kepada latihan yang ada di muka surat 53. Sekarang kita buat latihan lagi yang di bawah table tu. Di bawah table tu ada latihan. Sekarang kita cuba mengerjakan latihan yang di bawah table tu. Saya nak cubalah yang nombor 9. Saya nak cuba yang nombor 9. Nombor 9. Okey, kita cuba buat latihan yang nombor 9 yang ada di bawah table muka surat 53, tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua bersedia ke tak? Saya tanya dulu ni, bersedia ke tak ni? Tuan-tuan ni, kalau tak bersedia dia susah juga ni. Bersedia ke tak tuan-tuan semua? Kita cuba latihan muka surat 53 ni yang nombor 9. Nombor 9. Bersedia ke tak tuan-tuan? Okey, bersedia ya? Kita cuba sama-sama saya buat dalam table biar dia makin cantik dan makin rapi. Okey. Okey, dalam table ni, ini nombor 9 ni. Okey. Kita cuba yang nombor 9. Okey, nombor 9 lah. Okey, ta, nun, ba dan mim. Okey. Ilal fusak. Fusak ni maknanya orang-orang fasik. Al-fusaqi, orang-orang fasik. Okey. Macam biasa tuan-tuan, kita nak fokus kepada tasrif dia dulu ya. Kita fokus kepada tasrif dia. Apa sirah dia? Apa fi'il madi dia dulu ya. Yang pertama, kita cari dulu apa fi'il madi dia. Yang daripada perkataan ni tuan-tuan semua. Apa fi'il madi dia. Lepas tu apa sirah dia. Apa wazan dia dan apa bina dia. Kalau bina ni mudha'af dia ni semua. Tak payah kita cari ya. Yang pertama tuan-tuan. Yang pertama. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Okey. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sekarang tuan-tuan semua, apa fi'il madi daripada perkataan yang ni? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa? Sila. Yang sudah hadir, yang menonton live ni, sila bagi jawapan. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia? Okey. Sini dah ada yang jawab. Puan Siti Mazmin. Ahsanti. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Okey, ada yang jawab lagi? Apa fi'il madi dia? Puan Nurmah, ahsanti. Puan Misalmah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua. Sila
tulis dalam ruang komen. Puan Zainab mungkin salah type ni. Apa fi'il madi dia? Puan Min Salma, okey. Jadi fi'il madi dia adalah in dhamma. Maknanya bergabung ya. Okey, bergabung. Yang kita buat tadi ni. Okey. Jadi sini ni la ni jangan bergabung kepada orang-orang fasik. Okey. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah daripada perkataan ni tuan-tuan? Ini apa sirah dia tuan-tuan semua? Apa sirah dia? Adakah dia fi'il? Adakah dia isim? Kalau dia fi'il apa tu tuan-tuan semua? Apa sirah dia? Kalau dia isim apa tu tuan-tuan semua? Sila tuan-tuan yang hadir, sila jawab. Okey. Okey, Puan Siti Mazmin. Puan Nurmah pun. Okey. Betul. Fi'il Puan Zain. Okey, betul. Puan Zainab. Okey, fi'il nahi ya. Fi'il nahi. Ahsantum. Terbaik tuan-tuan semua. Fi'il nahi. Selanjutnya tuan-tuan. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Apa wazan dia? Sila tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Wazan dia. Tulis dalam ruang komen tuan-tuan. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Apa wazan dia? Sila. Ada yang boleh jawab apa wazan dia? Wazan tengok saja muka surat 52. Puan Siti Mazmin ahsanti. Okey, ada lagi nak jawab? Wazan dia adalah betul tu. La tanfa'il. La tanfa'il. Itu wazan dia tuan-tuan ya. Puan Misalma. Okey, ahsanti. Okey, Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Alhamdulillah kita bersama-sama dah jawab ni tasrif dia. Apa fi'il madi dia, apa sirah dia, apa wazan dia dan apa bina dia. Kalau fi'il amar maknanya bacaan dia sini ni apa dia? La tan dhamma. Macam tu. Kalau dia fi'il nahi dia macam ni lah. La tan dhamma kalau fi'il nahi. La tan dhamma ilal fusaqi. Janganlah engkau bergabung kepada orang-orang fasik tuan-tuan ya. Alhamdulillah kita dah settlekan, dah selesaikan permasalahan ataupun soalan-soalan dalam ilmu tasrif tuan-tuan. Okey. Untuk yang ni tuan-tuan semua faham ke tak faham? Untuk tasrif ni faham ke tak faham tuan-tuan? Kalau tak faham boleh tanyakan saja tasrifnya. Faham tuan-tuan? Faham ke tak faham ni tuan-tuan? Jadi tuan-tuan untuk tasrif ni kita kena tahu empat perkara ni. Apa dia? Fi'il madi, sirah, wazan dan bina. Fi'il madi, sirah, wazan dan bina. Okey, ramai faham ya? Alhamdulillah. Okey, selanjutnya tuan-tuan, kita kena cari nahu dia lagi. Ya. Nahu dia lagi tuan-tuan ya. Apa tu nahu dia? Macam mana dalam nahu dia? Macam mana ni tuan-tuan? Yang pertama la. La ni kan bermakna jangan. La yang menyatakan jangan tu nama dia la an-nahiyah nama dia tuan-tuan. La apa ustaz? La an-nahiyah. Nahiyah tu makna dia menyatakan jangan. La an-nahiyah tuan-tuan ya. La an-nahiyah. La an-nahiyah ni tuan-tuan, dia juga sebagai amil jazam. Kalau tuan-tuan dah belajar tu amil jazam nama dia tu. Tapi tak payahlah kita tulis ya. Sini tandom. Ini ni apa ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Tandamma tu apa tuan-tuan? Tandamma tu. Dalam ilmu nahu, apa dia sebut?
Dalam ilmu nahu tuan-tuan semua. Apa disebut tu? Kalau la an-nahiyah, kalau tandon ma tu sila tuan-tuan semua, sila bagi jawapan dia sesuai ilmu nahu dia. Macam mana tuan-tuan? Tandon ma. Ada yang boleh? Okey, ada yang boleh jawab? Apa tu dalam ilmu nahu dia tuan-tuan semua? Tandon ma. Okey. Ahsanti Puan Nurma. Ada lagi nak jawab? Terbaik. Betul. Ada lagi nak jawab? Apa tu dalam ilmu nahu dia? Dalam ilmu nahu dia fi'il mudhari'. Bukan fi'il nahi. Dalam ilmu nahu la tu nahiyah, tandon ma tu fi'il mudhari'. Jadi dalam ilmu nahu dia pisahkan ni. La ni nahiyah, ini fi'il mudhari'. Tapi dalam ilmu tasrif tuan-tuan, dua-dua ni satu package. Apa package dia? Package fi'il nahi macam tu tuan-tuan ya. Okey, itu fi'il mudhari'. Oh, kalau fi'il tuan-tuan kena carilah mana fa'il dia ni. Kalau tuan-tuan kena terjumpa fi'il, kena cari fa'il. Mana fa'il dia tuan-tuan semua? Fa'iluhu. Mana fa'il dia? Sila tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan semua? Mana fa'il dia? Sila. Waalaikumsalam Tuan Abdul Halim. Mana fa'il dia? Masya Allah Puan Siti Mazmin Ahsanti. Mana fa'il dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Tuan Abdul Halim tak apa. Okey, mana fa'il dia? Okey, Puan Nurma Ahsanti terbaik. Ada lagi nak jawab? Mana fa'il dia? Okey. Ada lagi nak jawab? Okey, Puan Misalma. Ahsantum terbaik. Jadi fa'il dia apa? Mustatir tersembunyi. Apa tersembunyi? Ganti nama anta. Jadi engkau jangan bergabung ke ni apa tuan-tuan semua? Ke ni haraf jar. Ke ni apa tuan-tuan? Ke ila tu apa dia? Ila tu haraf jar. Okey, al-fusaq ni apa ni tuan-tuan semua? Apa nama dia selepas haraf jar? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Al-fusaq tu apa dia? Tulis dalam ruang komen. Al-fusaq. Apa tu tuan-tuan semua? Apa tu tuan-tuan semua? Al-fusaq. Puan Siti Mazmin. Apa nama dia? Isim. Isim apa? Isim majrur ya. Ini isim majrur. Okey, tuan-tuan semua. Alhamdulillah kita pun sudah selesaikan kaedah nahwu dia punya. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham ni? Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Jadi kita pun alhamdulillah dah selesaikan macam mana analisa dalam ilmu nahwu dia. Jadi la tu nahiyah, tadhammatu fi'il mudhari', fa'il dia anta, ila tu haraf jar, al-fusaq isim majrur tuan-tuan ya. Alhamdulillah semua cakap faham ya. Okey tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita nak sambung satu latihan lagi rasanya tak cukup masa nanti. Cuma saya nak ringkaskan sedikit daripada apa yang kita bincang di awal tadi. Jadi tuan-tuan semua, yang pertama kali dalam tasrif, dalam belajar tasrif, tuan-tuan kena pandai dalam timbang menimbang. Maknanya kena tahu wazan. Wazan ya. Macam kita belajar dulu pada muka surat 6 buku tasrif ada tu tentang wazan ya. Kalau kita dah tahu wazan, maka kita boleh temukan kata dasar dia tuan-tuan. Kata dasar dia apa tadi? Yang ini dia kita buat tadi ya. Kalau kita dah tahu kata dasar, barulah kita temukan, barulah kita dapatkan bina dia. Jadi dalam nahwu, dalam tasrif kita kena tahu bina. Macam mana nak tahu bina? Kita kena pandai timbang menimbang. Kita kena pandai menggunakan wazan. Okey.
Selepas tu tuan-tuan semua, kita kena fahamkan juga sirah dengan wazan. Fahamkan sirah dengan wazan. Macam latihan yang kita buat tadi ya. Sirah dengan wazan. Itu pun juga penting tuan-tuan semua. Juga mustahak bagi kita untuk faham sirah dengan wazan. Kemudian tuan-tuan, kita kena berlatih dalam membuat sirah, wazan, bina dan fi'il madi dia dalam bentuk latihan, dalam bentuk ayat ya. Jadi kita faham bina, lepas tu sirah dan wazan. Yang terakhir, kita kena pandai mencari fi'il madi, sirah, wazan dan bina dalam ayat tuan-tuan. Dalam ayat tuan-tuan. Macam itulah tuan-tuan semua. Sistem dia, sistem belajar tasrif ni tuan-tuan. Jadi kalau kita belajar tasrif ni, itu sistem dia. Jadi kena ikutkan sistem tu biar nampak macam teratur sedikit. Biar senang sedikit nampaknya. Ustaz, ini bina mudhaf mazid dengan harfain ke Ustaz? Betul, dengan harfain. Betul. Puan Misalma, susah nak ingat wazan. Tak apa, dengan lagu boleh. Puan Misalma, dengan lagu. Ada pelajar-pelajar tahfiz buat lagu tu. Kalau infa'ala ni macam mana lagu dia? Kalau infaddo ni ada lagu dia, tuan-tuan. Infaddo muka surat 53 ni. Infaddo yanfaddu infidadan munfaddon fahuwa munfaddun wa dhaka munfaddun infaddola tanfaddo munfaddun munfaddun infaddola tanfaddo munfaddun. Itu saya dengarkan saja tu. Dengarkan budak-budak tahfiz menyanyikan lagu tu. Jadi saya pun sebabkan mereka menyanyikan, jadi saya pun lekat juga sebabkan dengar dia orang menyanyi. Alhamdulillah dekat jadi dia. Sebabkan hari-hari masa dekat tahfiz takwa dengarkan mereka menyanyi, saya pun jadi terngiang-ngiang, teringat-ingat jadi suara pelajar-pelajar menyanyi tu. Sedap suara Ustaz. Pandai Puan Maslina membuat saya suka hati, membuat saya bahagia. Okey, dah tua tak nak berlagu, tak apa. Terpulang kepada tuan-tuan semua macam mana nak menghafalkan. Okey. Itu sajalah tuan-tuan semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab komunikasi. Jangan lupa dan jangan lewatkan kesempatan untuk belajar bahasa Arab bersama-sama kita di Pusat Tahfiz At-Taqwa. Terima kasih banyak tuan-tuan. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.